Terima kasih Datuk Pengerusi. Beberapa perkara yang saya ingin juga bangkitkan. Pertama, maksud B10, ya, tambahan sebanyak 300 juta itu Datuk Pengerusi LHDN. Saya memerhatikan dalam anggaran tambahan belanjawan pada yang terakhir dibentangkan, ya, atas juga maksud B10, ya, dalam ini yang kali yang terakhir sebelum daripada yang bentangkan untuk tahun ini, dibuat tambahan sebanyak 204 juta, ya, yang dan disebut secara terang bagi menampung kekurangan kos operasi serta membiayai kos pelaksanaan program bantuan rakyat satu Malaysia. Tapi pada kali ini nampaknya tidak tersebut perkara itu seperti disebut dalam permohonan tambahan anggaran belanjawan yang lalu. Jadi tentunya perkara ini saya perhatikan ada hubung kaitnya dengan pemberian BRIM, dan kononnya sebutkan bahawa BRIM akan diteruskan. Seperti mana kawan-kawan lain sebutkan lebih awal tadi, ia memerlukan Datuk Pengerusi, perkara-perkara ini janganlah dibuat secara runcit-runcit begini, ya, kerana kita seperti ditegur oleh MIA, ditegur oleh NEAC. Saya masih ingat Allahyarham Dr. Zainal Aznam, ya, dalam hari-hari akhir beliau, ya, Allahyarham, menyebutkan betapa kita memerlukan satu fiscal management dan apanya fiduciary responsibility, ya, tanggungjawab kewangan yang cukup penting untuk disusun semua ini. Runcit-runcit macam ni berat untuk Pengerusi. Saya teruskan sedikit, menyebutkan juga dalam hal runcit-runcit ni jugalah, ya, dan juga apa yang dikata yang dilihat di sini dalam maksud B11, kalau saya boleh. Yang berhormat, minta sikit. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tertarik dengan apa yang disebut Yang Berhormat. Kita melihat pemberian BRIM ini setelah 54 tahun kita merdeka, ini adalah kali pertama projek kerajaan untuk bantuan rakyat satu Malaysia dengan memberi RM500 kepada 3.8 juta rakyat Malaysia, bermakna lebih kurang berapa sen je satu hari, satu bulan, Yang Berhormat. Jadi apa yang saya nak minta pandangan Yang Berhormat ialah sejauh mana kita melihat daripada hasil kutipan cukai daripada poket-poket rakyat ini, yang daripada yang dibayar oleh rakyat, yang betul-betul orang panggil dapat dinamakan, sebab kita dapat maklum banyak lagi cukai yang belum berbayar, yang sepatutnya dibayar oleh korporat, orang-orang atasan, orang-orang besar, tapi masih tidak membayar cukai, yang mana ini menjadi tanggungjawab mereka kepada negara. Minta pandangan Yang Berhormat. Terima kasih Dr. Panjang, ya. Saya Dr. Panjang. Saya kira persoalan itu perlu menteri lah jawab, sebab sebelah sini belum jadi menteri lagi. Jadi walaupun saya mengakui dan mengiktiraf, ya, peningkatan pungutan tahun lalu dan juga pada suku pertama tahun ini untuk Pengerusi, itu satu yang saya perlu ucapkan syabas, ya, kepada pihak LHDN. Keduanya saya ingin sebutkan untuk Pengerusi bersabitan dengan maksud B11 perkhidmatan dan perbendaraan, di mana saya perhatikan sebanyak 3.288 bilion yang untuk menampung keperluan tambahan emolumen, ya, selaras dengan kenaikan gaji di antara 7 hingga 13%. Perkara itu Datuk Pengerusi jelasnya saya yakin adalah bersangkutan dengan perpindahan ataupun perubahan ataupun flip-flop lah bahasanya mudahnya. Ya, dulunya SBPA yang memperuntukkan dalam bajet 2012 pertama kali ia dibentangkan sebanyak 2.6 bilion, ketika kerajaan dan khususnya Menteri Kewangan, ya, membatalkan SBPA dan kembali kepada SSM, ia melonjakkan keperluan peruntukan sebanyak 6 bilion. Maka di sana defisitnya 3.4 bilion. Saya pernah membangkitkan perkara ini, dan sekarang ini jelas bahawa ianya diminta di sini atas perbelanjaan di situ 3.288 bilion bersekali dengan kolanya tu 379 bilion. Inilah dia akibat daripada pengurusan yang, ya, tidak diatur baik, dipikirkan secara think through. Maka dengan tengah-tengah ni macam-macamlah kita buat dalam bentuknya, ya, seperti apa yang kita saksikan di sini. Seterusnya Datuk Pengerusi, saya juga menyebutkan seperti kawan-kawan yang lain, ya, perlu kepada satu pensuturan semula seperti Pasir Salak. Sebab saya Pasir Salak yang menyebutkan ini, saya juga mau menuruti apa yang beliau, to echo his assertion dengan izin,
kerana jelasnya pada pemberian 7.4 bilion ya tambahan peruntukan subsidi petroleum dan barang-barangan yang bersangkutan dengan itu, saya memperhatikan memang punya masalah ya Datuk Pengerusi, sebab kalau tidak juga Menteri mahu menerima, saya ambil kenyataan yang dibuat sendiri oleh Menteri Pertanian, di mana Menteri Pertanian dalam waktu terdekat yang lalu menyebutkan bahawa ya kalau kita perhatikan dengan beras contohnya, pada beras ST15 ya, beliau menyebutkan ya dalam keperluan perkara ini, daripada 40,000 tan ST15 yang benar-benar sampai kepada kesasaran kelompok miskin adalah hanya tan. Ini jelasnya adalah mengapa persoalan subsidi ini memang kalau kita sebutkan kumpulan sasarannya orang miskin, tetapi pada penerimanya adalah siapa? Sama ada dalam hal ini food industries, restoran-restoran ya. Dan kesemua ini menunjukkan bahawa ketirisan dalam subsidi kita ya, akhirnya ia meletakkan persoalan revenue, persoalan pendapatan dan our fiscal policy, sama ada taxation dan juga cukai dan juga pendapatannya itu selama hari ini disebut-sebut sebagai permasalahan, tapi sehingga kini masih lagi tidak dapat diselesaikan secara tuntas ya, kerana inilah antara perkaranya. Itu tidak termasuk dengan perkara yang lalu kami bangkitkan di sini dalam persoalan apa yang dikatakan sebagai ya pemberian grant, itu juga adalah sebenarnya subsidi. Pemberian tax exemption, import duty sebagainya, itu juga adalah subsidi. Subsidi kepada steel industries ya, Lion Group yang menerima sebagian besar daripada habuan itu pun juga subsidi. Tetapi yang dibangkitkan adalah subsidi kepada rakyat yang dapat sekelemet seperti itu di sebelah yang lain, tetapi itulah yang diancam-ancam supaya ditarik balik. Tapi ujung-ujung ni Datuk Pengerusi, kerajaan sangat sayang kepada rakyat. Di ujung-ujung garis penamat ni ya sangat sayang Fezalak ya, nak diberikan lagi berimbau ni. Tetapi Datuk Pengerusi, persoalan besarnya adalah persoalan pendapatan rakyat. Persoalan pendapatan rakyat. Jadi bila saya perhatikan pemberian secara runcit ini sebenarnya perlu diatasi dengan meningkatkan pendapatan rakyat, real income dan disposable income boleh berbelanja rakyat, bukan dengan cara runcit-runcit seperti ini. Kerana apa? Kerana kita mengekalkan mereka dalam kepompong kemiskinan, cumanya kita bagi suntikan supaya lalikan dia sikit, supaya jangan dia bangun untuk menjatuhkan kerajaan. Pemilik yang berhormat, minta maaf, terima kasih. Kita lihat isu ketirisan dalam subsidi dan isu penyeludupan dalam pemberian subsidi ini sangat merugikan dan membazirkan wang negara. Jadi saya minta pandangan yang berhormat atas prinsip federalisme yang ada dalam negara, yang sepatutnya kerajaan melihat kepentingan negara dan kepentingan negeri yang memerlukan. Kita tengok di sini keperluan, kita tengok 100 juta untuk menampung keperluan tuntutan bayaran perkhidmatan ke atas penglibatan kaki tangan kerajaan negeri dengan bagi melaksanakan projek kerapistonan. Tetapi apa yang berlaku di Kelantan, khususnya contoh apabila kerajaan Kelantan menafikan hak royalti, apabila lebuh raya tak diberi kepada rakyat Kelantan, apakah ini di atas prinsip apa sebenarnya yang dipegang, sedangkan rakyat Kelantan juga menyumbang cukai yang cukup besar pada kerajaan? Minta pandangan melaluan yang berhormat sikit. Boleh. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih Tuan Pengerusi. Tema yang konsisten datang daripada yang berhormat daripada awal lagi sampailah sekarang ialah dengan mengatakan bahawa subsidi yang diberikan kepada syarikat-syarikat besar ini adalah merupakan merupakan subsidi yang diberi kepada kroni, orang yang tidak ada. Saya sebagai seorang intellectual academician, saya ingin bertanya kepada yang berhormat, tidakkah terlintas di pemikiran yang berhormat bahawa apabila kita memberi subsidi kepada syarikat-syarikat besar yang boleh menjana ekonomi, aktiviti pekerjaan dan juga downstream ini, apakah ini tidak dapat dirasai oleh rakyat langsung? Sedangkan ini yang persoalannya ya. Terima kasih sebab saya Ketua Belut. Datuk Pengerusi, saya sambung sikit saja lagi. Andainya keuntungan itu ya is pass over dengan izin, andainya ya pekerja mendapat income ataupun diberikan imbuhan, diberikan gaji dan wages yang tinggi, andainya segala apa pemberian dalam bentuk tax exemption dan juga apapun ini sebagai grant dan sebagainya itu akhirnya boleh diturunkan, trickle down effect
ia memberikan satu yang baik kepada rakyat seluruhnya. Dan saya tidak perlu sebut berapa peratus daripada pekerja kita di negara ini, 30 almost berapa persen yang mendapat gaji kurang daripada RM700. That's almost about 60% of our workforce, dengan izin pekerja kita dalam pasaran kerja mendapat imbuhan gaji masa habis. Ya, oleh kerana itu saya bukan bicara pasal pekerjaan. Saya faham. Ya, jadi kalau saya bekerja, boleh. Ya. Jadi persoalannya apabila kalau kita tengok industri apa pun, utility, IPP, toolsnya, dan juga saya sebutkan the steel industriesnya, dan yang paling malang kalau saya lihat, ini mungkin perkara yang agak lain sikit daripada apa yang Kota Belud sebutkan. Kalau kita ambil saja 3 juta pekerja asing yang bekerja di negara kita ini, differential gajinya adalah RM500 berbanding local workers, ya. Kalau kita ambil hanya 3 juta pekerja dengan differential gaji RM500 sebulan, kalau ambil 12 bulan, sebenarnya apa yang sepatutnya masuk kepada poket pendapatan pekerja kita is equivalent to 18 billion a year, tetapi bukan masuk kepada pendapatan pekerja in the workforce, tetapi untungnya adalah kepada pemilik atau the kapitalis. Ya, habiskan. Jadi ini yang menjadi malang. Kalau benar-benar kita menggunakan workforce kita and not the foreign workforce for 3 million and get 500 differential pay, ya, yang sepatutnya kalau kita bekerja, sebab kalau mereka bekerja, mereka mengurangkan gaji itu RM500, dan RM500 lah itu. Kalau darab dengan 3, darab dengan 12 is 18 billion a year. Itu saja sepatutnya telah boleh meningkatkan sedikit pendapatan. And we be talking about middle income trap. Tapi middle income trap is a different issue. Ya, jadi Datuk Pengerusi, sahabat saya habis masalah. Habis sekejap je, sikit je. Pengerusi, saya rasa apa yang dikemukakan oleh Kota Belud tu mungkin perlukan respons yang mudah lah, ya. Kalau kita ada seorang yang kroni yang mega jutawan ni, ya, dia nak bandingkan dengan adanya 1,000 orang yang mempunyai RM100,000, saya rasa perbelanjaan yang akan menjanakan ekonomi ini adalah lebih. Kalau ada 1,000 orang yang ada RM100,000 berbanding dengan seorang yang ada 100 juta. Kerana yang seorang yang ada 100 juta ni, dia nak makan beberapa kali sehari. Dia nak buat rumah pun berapa banyak rumah yang dia boleh buat untuk diri dia. Lalu this is the question of, dengan izin, the spending capability of the rakyat untuk menjana economic growth. Konsep trickle down effect terbukti tidak berkesan. Apa yang terhasil adalah orang kaya yang 5-6 orang seperti Tan Sri Said Mokhtar, tapi rakyat yang biasa ramai yang miskin, yang terkapai-kapai menghadapi keadaan ekonomi yang sangat mencabar. Terima kasih, Syah Alam. Falsafah yang tak boleh diguna pakai. Terima kasih Syah Alam. Terima kasih Kota Belud. Itu begini saja kalau boleh saya jawab untuk Pengerusi, ya, kalau sebagai landing dan Nabi tadi adalah kerana kalaulah it's to do with purchasing power sebenarnya pada akhirnya, ya, you allow, kita izinkan rakyat punya pendapatan dan punya pendapatan boleh berbelanja, disposable income, rather than kita secara runcit-runcit berikan apapun dalam bentuk-bentuknya, ya, ianya tidak mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan itu. So we must have, Datuk Pengerusi, kita perlu kepada satu, ya, pendekatan strategik, ya, pendekatan keuangan, termasuklah pensucian semula cukai dan sebagainya, untuk kita benar-benar mengangkat pendapatan rakyat. Ini persoalan ini cabaran yang perlu walaupun kita tahu pada hujung-hujung pilihan raya ni semua nak jadi populis, tetapi pada sebenarnya, Datuk Pengerusi, inilah perkara yang dikritik oleh ekonomis, termasuk yang saya sebutkan tadi, daripada MIA, daripada NEAC, daripada dalam dan luar negara. Masalah berpenang bagi RM100 tu tak apa, itu dalam bentuk-bentuk yang begitu tak apa, tetapi pada dasar RM500 tak boleh RM100. Saya pun tak kata salah, Brin, jangan silap faham, Pengerusi, ya. Saya tidak kata salah, tetapi pada yang saya maksudkan adalah pada akhirnya, in the final analysis, kita perlu menggarap persoalan pendapatan rakyat yang dikatakan terperangkap dalam middle income trap. Terima kasih.
Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih atas kesempatan ini. Dan kerajaan pusat dengan kerajaan negeri kena beza lah peranan. Nak selesaikan masalah ekonomi biarlah kerajaan pusat. Ahmad Yassin selepas itu Menteri jawabnya.